Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan menerangkan serba sedikit tentang warisan budaya yang semakin pudar. Warisan budaya yang semakin pudar adalah fenomena yang menggambarkan hilangnya elemen-elemen budaya, baik secara fizikal maupun tidak. Terdapat pelbagai faktor akan mengapa hal ini terjadi, antaranya adalah disebabkan urbanisasi, globalisasi, modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Antara contoh warisan budaya yang berada pada ambang kemusnahan adalah bahasa daerah, ritual dan seni pertunjukan. Hal ini berlaku kerana kurangnya perintis di generasi sekarang yang mengamalkan warisan budaya ini. Kita akan pergi ke bahagian saya, iaitu pemusnahan warisan budaya. Warisan budaya kita semakin terancam, iaitu konflik sosial, agama dan pergolakan politik telah menyebabkan pemusnahan artifak seni tapak bersejarah di seluruh dunia. Bila warisan dimusnahkan, kita kehilangan sejarah, nilai intelektual dan identiti yang telah dibina selama berabad-abad. Setiap artifak yang hilang adalah sebahagian daripada tamadun yang lenyap. Warisan budaya memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri dan perpaduan masyarakat. Tanpa warisan ini, generasi akan datang tidak lagi mempunyai akal untuk memahami siapa mereka. Di tempat seperti Iraq, Mali dan Syria, tapak bersejarah telah musnah akibat peperangan dan konflik artifak budaya dijadikan sasaran memusnahkan identiti bangsa yang cuba mereka lenyapkan. Seterusnya, kita akan pergi ke persekitaran sosial. Warisan budaya kita semakin terancam oleh pembangunan dan konflik. Bagaimana kita boleh melindungi persekitaran sosial warisan budaya ini? Pertama, undang-undang perlu diperkukuhkan. Di Malaysia, Akta 645 telah diperkenalkan untuk memelihara kawasan bersejarah, tetapi undang-undang ini perlu dikuatkuasa dengan lebih ketat. Yang kedua, pembangunan lestari mesti diterapkan. Infrastruktur yang dibina perlu dirancang dengan baik agar tidak memusnahkan tapak warisan. Yang ketiga, kita harus mewujudkan zon perlindungan warisan budaya di sekitar kawasan bersejarah. Zon ini akan melindungi warisan daripada konflik dan kemusnahan. Selain itu, pendidikan dan kesedaran awam perlu ditingkatkan. Masyarakat harus faham pentingnya memelihara warisan budaya kita. Akhir sekali, kita akan pergi ke bahagian saya, iaitu usaha untuk melindungi dan menambah warisan budaya. Warisan budaya adalah identiti kita, namun ancaman pemusnahan terus berlaku. Bagaimana kita boleh melindungi dan memperkaya warisan ini? Pertama, kerajaan dan UNESCO harus memperkukuh undang-undang untuk melindungi warisan budaya. Hukuman berat perlu dikenakan kepada mereka yang merosakkan artifak dan tapak sejarah. Kesedaran awam juga perlu diperluaskan. Kempen, pameran dan program sekolah dapat mendidik masyarakat tentang pentingnya memelihara warisan budaya. Selain itu, seni artifak dan tradisi harus didokumentasikan dan digitalisasikan agar ia dapat disimpan dengan baik untuk generasi akan datang. Inisiatif juga boleh diberikan pengamal budaya dan komuniti supaya seni warisan terus hidup. Dan ini masuk ke bahagian saya pula, iaitu sekolah vernakular. Seperti yang kita tahu, tempat umum yang kita namakan sekolah ini adalah sebuah tempat yang penting, atau pendek katanya adalah gudang ilmu untuk semua generasi dari masa ke masa. Dan sekolah pula terbahagi kepada dua, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah vernakular. Pada awal kewujudan sekolah vernakular ini, semuanya tiada masalah. Semua masyarakat bergembira kerana mereka menganggap bahawa sekolah vernakular ini adalah satu kemajuan dalam sistem pendidikan negara kita. Namun, hari kian mendatang, terdapat segelintir masyarakat yang menganggap sekolah vernakular ini adalah sebuah sekolah yang boleh mengancam perpaduan nasional. Terdapat sekolah yang terdapat sekolah yang menggunakan bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantaraan. Mereka menganggap bahawa bahasa ini akan melenyapkan ataupun memunahkan bahasa Melayu. Sebab itulah terdapat segelintir masyarakat yang merasakan bahawa sekolah vernakular ini harus dimansuhkan atas ini masa. Baiklah, jika sebelum ini kita telah mengenal sebuah sedikit tentang sekolah vernakular dan masalah yang dihadapi olehnya, sudah tentu kita tahu bahawa setiap masalah itu mempunyai jalan ataupun cara penyelesaiannya tersendiri. Dengan ini, sukacitanya ingin saya maklumkan bahawa badan yang berperan penting untuk mencantas masalah yang dihadapi oleh sekolah vernakular ini adalah Badan Informasi Negara itu sendiri. Telah kita lihat di dalam kaca televisyen yang memaparkan tentang berita oleh TV3 Nasional Berhad, mereka telah memaparkan isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara untuk kita ambil cakna.
Dan sejak meniti arus kemerdekaan ini, teknologi kian canggih dan kita telah mengakses pelbagai teknologi yang menarik seperti telefon bimbit, di mana kita mempunyai aplikasi TikTok, Facebook dan Chrome untuk mengetahui isu-isu yang terdapat di Malaysia dan dapat kita ambil cara. Nampaknya kita telah sampai kepada penghujung kepada bahagian saya, iaitu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah vernakular ini. Antara cara ataupun langkah yang boleh mereka ambil adalah dengan bergabung dalam satu badan. Seperti baru-baru ini telah berlaku pergabungan antara 3 arus perdana, iaitu Isra Awani, Sinar Harian dan Malaysia Non-Ban yang bekerjasama untuk mencantas masalah yang dihadapi oleh sekolah vernakular ini. Dengan adanya kerjasama yang dibangunkan oleh mereka 3 arus media perdana ini, mereka telah berjaya mengambil pengaruh hebat ibu bapa untuk lebih giat menghantar anak-anak ke sekolah vernakular. Dengan ini, isu yang dikatakan ancaman kepada perpaduan nasional boleh dicantas. Nampak itu adalah hasil daripada kerjasama dan impak positif daripada langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Informasi Negara. Jangka hayat seni kebudayaan termasuk permainan tradisional bakal lenyap dalam tempoh 20 tahun lagi apabila generasi masa kini tidak lagi berminat untuk memeliharanya. Ekoran ledakan teknologi dan peredaran zaman. Era ledakan teknologi yang semakin pesat di serata dunia telah menyebabkan permainan tradisional semakin dilupakan dan ditelan zaman. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa telah mewujudkan pelbagai budaya yang wajar untuk dikekalkan untuk manfaat generasi akan datang. Permainan tradisional merupakan salah satu budaya yang membentuk sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh nenek moyang kita. Mereka mengisi waktu lapang mereka dengan bermain permainan tradisional seperti guli, congkak, waw, sepak raga dan gasing bersama jiran-jiran mereka. Aktiviti hiburan yang dimainkan bersama-sama telah mewujudkan perpaduan dan suasana yang harmoni dalam kehidupan masyarakat pada waktu dahulu. Permainan tradisional merupakan salah satu daripada identiti negara yang mampu menjadi tarikan pelancong asing ke negara kita dan seterusnya dapat meningkatkan imej dan reputasi negara di mata dunia. Kembali dalam masalah tadi, iaitu permainan tradisional semakin hilang di masa zaman. Persoalannya, pihak mana atau apakah pihak yang berwajib untuk mencegahnya daripada berlaku? Pihak yang pertama ialah ibu bapa. Semestinya ibu bapa kerana ibu bapa merupakan model penting bagi setiap anak-anak. Dan ibu bapa juga merupakan sosok guru yang pertama sebelum guru yang di sekolah bagi setiap anak. Seperti contoh, jika sikap ibu bapa itu baik, maka sikap anak pun akan jadi baik. Dan jika ibu bapa itu bersikap sebaliknya, anak pun akan terikut dengan sikap-sikap tersebut. Selain daripada peranan ibu bapa, peranan pihak sekolah juga amat penting. Pihak sekolah memainkan peranan dalam membentuk perkembangan murid daripada segi akademik, sosial dan emosi. Tadi kita sudah masuk tentang alat penyelesaian masalah. Jadi persoalannya, apakah pihak-pihak yang tadi tu perlu buat untuk bagi memastikan permainan tradisional tidak hilang di telan zaman? Yang pertama ialah pihak ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka tentang keseronokan permainan tradisional ini. Ibu bapa juga boleh memberikan hadiah kepada anak-anak mereka permainan tradisional dalam sambutan hari jadi, sambutan peperiksaan dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu mengenalkan kepada anak-anak mereka tentang permainan tradisional ini bukan hanya spesifik kepada zaman-zaman tertentu, tetapi permainan tradisional ini meluas di setiap zaman. Yang seterusnya ialah pihak sekolah. Guru boleh memperkenalkan kepada murid tentang keseronokan permainan tradisional dalam kelas sewaktu PDP. Dan pihak sekolah juga boleh mengadakan perlawanan ataupun minggu yang khusus untuk permainan tradisional supaya murid-murid dapat menghayati dan mengenal tentang keseronokan permainan tradisional. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan warisan budaya terus kekal dan tidak terus dimamah zaman di kebangkitan teknologi masa kini. Semua pihak perlu membuka mata dan menyedari bahawa warisan budaya iaitu identiti negara kita semakin hilang di telan zaman. Oleh hal yang demikian, semua pihak harus saling bekerjasama dalam menyelesaikan hal ini. Warisan budaya melambangkan identiti negara. Hilang warisan budaya, maka hilanglah identiti negara tersebut. Hasil tugasan kali ini dapat disimpulkan bahawa warisan budaya amat penting untuk dikekalkan dan jangan sesekali memandang enteng terhadap kepudaran tentang pengetahuan warisan budaya dalam generasi masa kini.